Sekarang siapa sebenarnya jagoh di mata dunia? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertemu rakan sejawatnya Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan hari ini di Turkish House, New York telah berbincang pelbagai perkara termasuk ekonomi, perdagangan dua hala dan kaedah terbaik untuk menangani Islamofobia dalam kalangan masyarakat barat. Menurut Anwar, Malaysia dan Turkiye sepakat untuk meningkatkan usaha bagi membendung sentimen Islamofobia yang semakin menggila. Kami senada bahawa usaha memberi penjelasan perlu dipergiat sekiranya isu mengenai Islam ini tiada jalan kesudahan, maka natijahnya amat teruk untuk masa depan, khususnya generasi akan datang, kata PMX dalam kenyataannya di Facebook. Selain itu, Datuk Seri Anwar juga menjemput rakan baiknya dalam perjuangan siasat Presiden Erdogan untuk melakukan lawatan kerja ke Malaysia dalam masa terdekat bagi mengeratkan lagi hubungan kedua-dua buah negara. Di akhir pertemuan, saya sekali lagi menjemput Presiden Erdogan untuk mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia sebelum hujung tahun ini. Besar harapan saya agar hubungan dua hala dan jalinan kerjasama Malaysia dan Turkiye yang telah sekian lama terjalin akan kekal utuh dalam semangat persahabatan yang mampu membawa manfaat kepada kedua-dua negara, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, PM juga mengumumkan kerjasama dua hala bidang pelaburan dan perdagangan, antaranya melibatkan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB bagi membesarkan terminal di lapangan terbang antarabangsa Istanbul Sabiha, juga kerjasama ekosistem pertahanan antara kedua-dua buah negara. Bila bersetuju, MAHB terus mengendalikan lapangan terbang Sabiha di Istanbul. Mereka puas hati dengan kejayaan MAHB pada peringkat pertama, sebab itu mahu sambung dengan landasan yang lebih panjang, katanya. Dipetik pada sidang media selepas mesyuarat dua hala dengan Erdogan. Meskipun persetujuan meneruskan operasi oleh MAHB telah diumumkan, Anwar berkata ia akan melalui proses tertentu oleh kementerian berkenaan. Ini satu sokongan yang cukup besar dan keyakinan kepada syarikat Malaysia untuk membangun dan menguruskan lapangan terbang Sabiha. Kata beliau lagi, lapangan terbang Sabiha merupakan pintu masuk ke-6 paling sibuk di Eropah dengan jumlah penumpang mencecah 25 juta orang pada tahun 2021. Pertemuan itu juga dihadiri menteri-menteri kabinet dari kedua-dua negara yang membincangkan usaha meningkatkan kerjasama dua hala daripada segi pelaburan dan perdagangan. Malaysia adalah rakan dagangan terbesar Turkiye di ASEAN dengan jumlah perdagangan sebanyak 4.7 bilion dolar Amerika pada tahun 2022 dan pertumbuhan 35% daripada tahun 2021. Satu lagi khabar gembira untuk rakyat Malaysia. 3 pelabur Amerika Syarikat telah menyatakan persetujuan untuk melabur di Malaysia. Ia dinyatakan syarikat-syarikat terbabit melalui mesyuarat perniagaan bersama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Menurut Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, antara syarikat tersebut ialah Elton Industry, LTD Group dan Top Line Furniture Corporation. Dan berkata para pelabur berkenaan turut menyatakan hasrat mereka agar dapat bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia bagi tujuan penyediaan tenaga kerja mengikut sektor yang dikehendaki. Selain itu juga mahu memastikan keupayaan penggunaan tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui bersesuaian sasaran masing-masing untuk mencapai sasaran bersih karbon seawal 2030. Mereka mahu pelbagai insentif. Bagi saya, insentif yang mereka minta mestilah ada limpahan yang positif kepada rakyat dan syarikat, terutamanya syarikat-syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS. Jika ia memberi impak yang baik dalam mencipta peluang kepada syarikat tempatan, maka kita akan mempertimbangkan permintaan mereka seperti cukai insentif dan sebagainya, katanya. Tengku Zafrul juga optimis akan ada lagi syarikat-syarikat yang berminat melabur di Malaysia susulan sesi libat urus yang dianjurkan pada lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke New York sempena UNGA ke-78. Anwar yang juga Menteri Keuangan Malaysia dijadual mengambil bahagian dalam perbincangan meja bulat dengan Fortune 500 companies dan sesi penglibatan dengan Invest Malaysia New York. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan usahawan dan pelabur baharu yang berpotensi dari Amerika Syarikat seperti Boeing, Kimberly-Clark, Philips Morris International dan Procter & Gamble PNG. Jadi sekarang siapa yang menjadi jagoh di mata dunia? Tan Sri Mahidin Yassin atau Tan Sri Abdul Hadi Awang? Sejauh mana kepercayaan para pelabur atau berapa banyak pelaburan untuk Malaysia jika nama-nama ini yang menerajui negara? Ternyata keribat dan karisma batang tubuh yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim kini menjadi pilihan dan perhatian di mata dunia. Inilah jagoh sebenar yang menjadi kebanggaan rakyat jelata. Bukannya jagoh makan gaji buta, juga bukan jagoh tabur projek untuk anak menantu dan para kroni. Paling terbaik, PMX bukan jagoh tebuk atap.